kita buat dalam pukul 10, boleh ke? Esok pagi saya ada kelas. Oh, kelas esok pagi. Ha. Malam Sabtu. Okey, nanti reply kepada saya dalam WhatsApp ya. Alright, so kita continue this week. Okay, and then saya ada post satu assignment. After this, I will post another assignment. Assignment yang ketiga. Assignment yang ketiga awak perlu buat dalam group. Okay, saya telah bahagikan group awak dalam My Guru. Right, untuk assignment ketiga, seorang ahli sahaja yang perlu upload jawapan. Okay, jika ahli awak 5 orang, seorang sahaja yang perlu upload jawapan. And then next week you will start your group project. Okay, within 2 weeks probably you have 2 weeks ataupun before kita punya end of the semester. Probably kita akan ambil sehingga lepas awak ambil yang sebelum final assessment. Very simple question. Okay, just do it in group. And then probably we will set. Okay, can someone record this class kalau ada? Okay, program bila you sebut pasal array ni, kita panggil dalam bahasa Melayu ialah jujukan. Kalau awak tengok kepada material ya, books, any books written di pasaran, di mana-mana di perpustakaan pun kita ada programming yang ditulis dalam bahasa Melayu. Okay, dia adalah buat sebagai jujukan. Okay, data secara ni sebenarnya kita nak config ialah management. Kita nak arrange dia atau organize the data in a short list of similar types lah. Satu array simpan data type yang sama. Okay, satu array boleh simpan data type yang sama. Contohnya awak nak simpan data type pelajar nama. So satu jujukan boleh simpan nama pelajar. Okay, dan jenis array ini kita ada 2 jenis, iaitu single array dan kedua ialah multi-dimensional array. Single array juga jujukan, satu dimensi jujukan, di mana dia ialah storage ya. Kalau awak dimensi jujukan itu dalam bahasa Melayu lah. Okay, tapi saya akan gunakan term English. Okay, multi-dimensional array. Di mana kalau awak tengok data itu disimpan secara horizontal ataupun vertical. Awak boleh capai secara horizontal ataupun vertical, mendata ataupun menegak. Okay, itulah capaian yang awak boleh buat lah, sama ada pergi left to right ataupun up to down. Okay, down to right, okay, both vice versa, yang mana-mana lah. Okay, arah yang boleh dibuat itu ialah 2-dimensional array, 2 dimensi. Alright, kalau awak sebut sebagai array, okay, array ni advantage dia pertama awak capai data secara random. Okay, even though dia disusun sebagai 1, 2, 3 ataupun sebagai indeks 0, 1, 2, 3. Okay, dia boleh dicapai secara random. Awak boleh lompat sama ada awak nak ke indeks 6, indeks 7, indeks 10, indeks tertib. Okay, tidak ada satu kopi 0, 1, 2, 3, 4 ikut jujukan. No, you boleh randomly. Itu ialah salah satu advantage kenapa kita nak simpan data secara array. Yang kedua ialah kita nak simpan data because kita nak dia organize. Macam saya kata tadi lah, saya dah sebut tadi, organisation. Simpanan data kemas dan ialah dynamic. Dynamic maknanya dalam heap memory. Heap memory, once dah heap memory, sebenarnya is very easy for you to change it step.
Okay, kalau stack sometimes you dah ada label dia sendiri buat bila dynamic memory dalam ataupun heap memory. Okay, data tu menjadi dynamic. Okay, maksud dynamic di sini ialah benda yang kita boleh ubah, kita boleh flex. Dynamic, awak seorang yang dynamic, maksudnya bertenaga, seorang yang orang kata boleh create yang kita boleh banyak create new things. Okay, dan kemudian cuma array dalam Java ni tadi saya sebutkan advantage. Jadi satu primitif dia ialah satu dia boleh hold primitive type tapi dia ialah object reference sebagai satu objek. Bila sebut objek dia, awak kena kepala awak tu dah kena tahu what is object. Kepala awak dah kena imagine satu kerusi yang ada ciri-ciri macam tu. Okay, jadi dia adalah satu objek. Array ialah ada satu objek. Oh, maknanya dia ada ciri-ciri, ada method dia ada dia punya variable. Okay, itu ialah dilaksanakan apabila kita compile, objek tersebut akan dicipta. Okay, itu ialah features of array. Cuma ya dia punya keburukan array tadi, okay, kita akan ada compilation error. Okay, ada konsep kita panggil satu konsep ialah garbage collection. Okay, ni saya tak nak sentuh sebab this is not basic OOP. Okay, awak boleh catatkan dalam nota awak. Okay, konsep garbage. Okay, tong sampah. Okay, garbage collection and array. I'm not sure whether you are learn in school. Kita ada konsep dalam programming ataupun dalam IT ni kita ada konsep FIFO, okay, GIGO, GIGO. Okay, kita ada konsep FIFO di FIFO, GIGO, first in first out, konsep first in first out. Data yang masuk itu, data itu yang akan keluar. So kalau you masukkan data yang salah akan keluar. Ataupun ada error tetapi out yang tidak logik. So that is concept FIFO. Some in, garbage out. So anything that's not suitable ataupun not improper identify variable dan sebagainya, what happen, dia akan jadi garbage out, benda yang salah. Contoh ni ya, konsep garbage yang keluar tu mana is first in first out. Kemudian GIGO is garbage out. Computer science, right? Basic concept, general concept yang awak tahulah, right? So what is actually GIGO ni? Saya nak cakap tentang GIGO ni sikit tentang GIGO. When you do your programming, what happen? Kita declare, contohnya ya, I find out some of the form yang sekarang ni, contohnya format nombor telefon.
supposedly should be right at the dash, okay, 019 dash, the format, okay, the way the data should be represented tu tidak di-apply dengan betul lah. So the form is simply orang kata kita ambil data tersebut dan kita simpan without kita concern tentang format dan sebagainya. Alright, apa itu yang berlaku ya? Apa yang berlaku? Apabila certain person this kind of person ataupun user yang tak endahkan the format, what happen? This is can be one of the attitudes. Okay, attitudes that contribute to phishing, benda-benda yang scam dekat dalam dunia ni. Okay, I have discussed with you. Okay, sometimes we as a human we are ignoring. Okay, kita punya balance bank Sometimes kita tak nak tengok pun sen-sen tu. Okay, I think I have saya cakap pasal benda ni. Okay, but that actually menjadikan ataupun kita membuka peluang kepada scammer ataupun hacker ni untuk kecuaian kita mencuri data tersebut. Sama ke bila kita tidak ada some sort aware dan sebagainya. Okay, tidak disimpan format. That's one of the reason. Okay, make a but you not giving this thing become a problem in another day lah. Alright, so it happen in our data. That's happened in our data nowadays because all benda tu when I work here and a few months okay, when I work here and a few months di luar negara, what happen? They are keep every 3 months ataupun quarter of the year, satu quarter of the year, mereka akan update data. Even the data, contohnya deleting any of the pekerja, any of the punya employee yang tak aktif ataupun yang telah pun dibuang kerja, even 24 hours pun dia dah update dalam sistem. Okay, because they know how the importance of this storage and they know how the important the data is linked to other people, to other person lah. Sebab kalau employee tak ada, kemungkinan untuk data tersebut dipecah masuk dan sebagainya, itu sometimes itu akan ada high risk lah. Okay, but in Malaysia, the environment is not that secure. Okay, sometimes employee tu dah pergi ataupun employee tu dah datang kepada within 2 weeks pun dia tak update lagi dalam sistem. It's quite sad because probably the employee is within that 2 weeks dah hantar macam-macam benda melalui email dan sebagainya, but the data there. That is the strategy. We actually can use to be there, data to organize lah. Alright, tapi secara kalau kata saya nak introduce kepada
scenario ni. How you store a data, kita akan buat, saya akan tunjuk secara praktikal melalui Notepad. Okay, and this data, one features, okay, please note down. First, array only can store data of similar type. Okay, if you are going to store your character type, so every of the index or every element in the index is stored as a character types, character data types. If you are storing your data as integer data, so every element data or in the index is being stored as a integer data. Type of primitive data, there's 8 primitive data, integer, number, float, or character, and etc. There's another 1, 2, 3, 4, another 4. Okay, and then another one is object, your type class. Your type class, okay, Java senang je. Bila you cakap pasal object, dia akan simpan data tu secara string, satu saja, string. Okay, everything is string. You data you integer ke, you data you character ke, data you double ke, you data you float ke, dia akan simpan sebagai string because dia dah program string as one object yang boleh terima objek. Okay, the size of an array must be declared before it can be used. This is actually limitation lah. Okay, you tak boleh automatically grow the size. Okay, kalau you nak guna automatically grow the size, there's one concept yang boleh automatically grow the size dalam ni. Panggil konsep sebagai saya lupa konsep tu, di mana you boleh automatically grow, maknanya tambah you punya size tu. Okay, let me see what is the name of the term untuk you tambah size tersebut. Framework, collection framework. Okay, you boleh type atau baca collection framework in Java. Okay, that one is actually boleh tambah. Okay, dia akan size in Java tu. Okay, size in runtime tu grow automatically ataupun bertambah secara. Awak dah declare mula 6, awak gunakan collection framework, dia boleh collect lagi data. Katakanlah awak ada 10 data, so automatically dia boleh tambah awak punya index element. Alright. Now, bila awak bercakap tentang size, okay, macam saya kata ni, size become permanent, okay, dan dia boleh, size ni awak boleh ambil ataupun boleh kira melalui method length. Okay, satu method kita sebut sebagai length lah, constant dengan length. Okay, dan JVM store the data in the area of memory called heap. Okay, macam saya kata tadi, data awak ialah ni, any data ataupun array ialah data dynamic. Dynamic, apa saja data dynamic, automatically memory akan simpan data dynamic ialah heap memory. Okey, macam mana awak nak tahu itulah heap memory dan juga ni? Awak kena balik kepada kelas saya pertama di mana heap memory, most of the data is everywhere. Okay, try to remember my analogy of the rabbit, di mana rabbit is keeping ataupun melompat ke sana ke sini. Itu ialah heap memory. That is the kind of data adalah heap memory. Your data is randomly not allocated anywhere in the memory. Okay, but if you want to use it in the stack memory, which you want to refer it, bila awak tulis refer it, okay, equal to katakan employee, EMP equals to new employee, itu ialah awak referkan dia ke dalam awak punya, itu disimpan sebagai stack memory di mana dia dah disusun. Okay, rabbit yang berwarna kelabu disusun dalam satu barisan, rabbit yang berwarna orange disusun dalam satu barisan, rabbit warna putih disusun dalam satu barisan. So bila disusun dalam satu barisan, what happens, awak senang nak capai. Okay, awak senang nak capai dan awak senang nak refer. Okay, awak nak mana tadi, orange 5, so awak boleh pergi kepada orange 5. Instead of you guna dalam heap memory, okay, instead of you guna dalam heap memory, benda tu randomly everywhere, unlocated, okay, this is actually you boleh buat dalam OOP, you pergi kepada stack memory. Before OOP diperkenalkan, what happened, everything is in heap memory. Everything is in heap memory randomly, so kita pergi pada one by one. Satu line, kita compile.
But when this issue kita tengok banyak sangat randomly pick ni tak boleh, tak sesuai. Orang kata apa, memakan masa. So OOP is introduced. So bila kita buatkan step memory ataupun benda tu disusun dalam memory, dalam step memory masa itu boleh ditingkatkan. Right? Next. Okay, now before you use your array, it must be first be declared lah. Okay, you declare an array reference. Okay, kenapa array reference? Because you want to make it organized. And then you want to create an array. After you create an array, okay, you boleh initialize ataupun you boleh gunakan array tersebut. Okay, kenapa kita nak kena declare? Any array, okay, awak tak boleh fikirkan komputer itu terima saja ataupun boleh baca fikiran awak berapa saiz yang awak nak know. Okay, so proper size declaration perlu itu dicipta. Okay, ini saya ambil simple syntax how to create your array. First, you boleh buat dalam satu step yang pertama, format of step, you kena declare array reference. Ini dah contoh. Okay, array reference. Okay, data type yang pertama, apa data type? Array itu nak simpan data type yang apa? Contohnya dia kata tadi, satu array boleh simpan data type yang, so awak nak simpan data type, kalau awak nak data type nombor type okay, apa? Double student mark. Kita ada perpuluhan student mark tu 82.5, 3.1. Okay. Pada nama array, nama my marks equals to awak kan new double 10 sebab awak nak, maknanya 10 elemen. Tapi indeks ni ialah apa yang dimaksudkan dengan indeks. Okay, awak ada 10 sub, bila awak simpan awak simpan awak memory storage memory, what happen? Dia akan pergi kepada first index satu, maka pertama akan diberi awak punya akan disusun.
Okay, size ataupun length dia ialah 5 di sini. Right, the length of an array kita boleh pergi kepada, ini saya kata tadi. Okay, awak letakkan awak punya method. Alright, nah. Alright. Saya semula. Okay, kalau awak lihat ini ialah one dimensional. Okay, this is one dimensional. Okay, one dimensional, satu dimensi ataupun satu horizontal melintang. Okay, ini ialah satu melintang daripada right to left. Okay, ataupun left to right. Okay, right to left. Alright, kalau awak tengok kita boleh buat di sini lagi. Okay, kita boleh create satu lagi di bawah ni, itu jadi dia multi-dimensional array. Boleh create lagi yang ketiga dan yang ketiga, okay, itu multiple dimensional array. Alright, kemudian awak ada create yang keempat lagi dan seterusnya. You can create any level ataupun any tower yang awak boleh create. Awak nak create 9 tower, awak nak create 8 tower, is up to you. Is up according to your program. Okay, macam mana awak nak, if you know how to access ataupun capai, is good. Okay, sometimes ada program dia tak selalu berserabut atau organize kan, berserabut. Okay, dia limitkan saja probably one tower. Okay, one set of tower content 10 saja, 10 level. Okay, awak bukan nak bina macam kondo-kondo kat Malaysia ni 26 level, 23 level. Boleh buat, tak ada masalah, boleh buat. Okay, but how you access is up to you. Punya cara. Okay, this is macam mana awak nak keluarkan awak punya, kalau awak data tadi, okay, data dia awak nak keluarkan secara berjujukkan, awak dah masukkan dia sekali ulangan ni. Okay, benda yang berulang. So sekali, sehingga tidak penuhi apa syarat yang dalam kurungan ini. Contohnya kita ada 3 loop, for, while, do while. Okay, itu ialah konsep loop. Kita ada 3, for loop, while loop dengan do while loop. Okay, itu adalah 3 konsep yang awak kena faham. Okay, awak lihat konsep pertama for loop.
selagi syarat dalam kurungan ini tidak dipenuhi, lagi itu apa sahaja di dalam ataupun body dalam for loop itu akan di-compile. Okay. Jika syarat tersebut telah dipenuhi, maka apa sahaja dalam body dalam for statement itu akan stop dan akan keluarkan length ni. Tak mahu, kita tak tahu berapa sebenarnya. Sometimes kita tak tahu. Sebelum ni previously orang yang sebelum ini declare berapa length untuk array. So tak perlu korek, tak perlu nak masuk mana-mana data, you just gunakan length. Okay. Kemudian satu lagi cara, okay, awak boleh gunakan ialah enhanced loop. Okay, awak tak nak gunakan this is conventional loop, awak boleh gunakan enhanced loop. Cuma enhanced loop ni dia ada bukan dia. Okay, kalau awak tengok enhanced loop ni awak tak boleh. Okay, dia tidak akan ada increment each time through the loop. Okay, dia keluarkan secara satu part, kata apa, secara satu bundle lah. Okay, dia keluarkan. Kalau pergi kepada conventional loop ni, apa yang berlaku, dia akan pergi, dia akan baca tu. Dia ada berjujuk. Dia guna loop 7.4, 4.5, 1.2, 9. Keluarkan dia lambakkan situ sekaligus. Okay, 7.8 dia tak ada pergi increment. So the data is not orang kata apa, line by line. Okay, what is the actually, kalau kata apa keburukan yang awak boleh lihat secara jelas kat sini. Katakanlah ya, awak ada satu 7.8 hingga 4.5 ni, between these two, you have one data which is probably invisible data ataupun data yang tidak dalam pasti. But it's there. The element is there. Kita skipkan data tersebut. Okay. Contohnya katakanlah ya, macam ni, probably awak tak nampak apa yang saya cuba katakan. Okay, saya cuba kat sini. Okay, you have one data 7.8 and then one data is been skipped 4.5. Okay, 1.5, 7.8, probably this is one data. So bila you gunakan enhanced loop, what randomly ataupun the data is overall okay, of the conventional loop 7.8, after 7.8 it will be read another one sebab dia increment by the index. Dia akan index 0, 1, dia akan baca 0 sebab kita tambah dari 4.1, 1.5 because the data is because you tak perlu declare you punya for statement, you just guna the, tetapi the advantage you need to do drawback atau advantage of enhanced tu, dia tak boleh increment of each time there. Okay, the miss data will tak ada masalah. Okay, kalau you satu latihan, buka notepad awak want to show is this.
Okay. Array auto write array apa? Okay, first kita akan buat ialah akan declare, you akan instantiate, ialah traverse. Okay, you akan canvas konsep lah, canvas traverse, bukan traverse of array. Okay, you nak declare, you nak initiate, you nak initialize. Nampak lagi ke? Okay. Bila you nak declare this thing, yang awak kena tahu, okay, awak create awak punya kelas. Contohnya katakanlah you nak, saya buka, saya ni, so ada apa ni, saya letakkan string, please don't give me arguments args square bracket, tunjukkan ataupun one array of integer data type. So apa yang saya perlu buat? Saya perlu buat ialah referer dulu. Kan dua step tadi, kita kena buat reference dan kemudian kita kena declare our array. Okay, saya nak buat reference dulu. Reference saya ialah saya nak beritahu kepada memory dalam heap memory, okay, dalam memory bahawa saya type. Okay, saya nak simpan secara data. Saya nak simpan dia dalam data type. Okay, saya beritahu number, saya punya nama signature of array. Okay, ialah bracket lagi number array kita. Okay, sini katakanlah size saya ialah 5. Size of the array boleh masuk pada saya sebanyak 5 kali. Sini kita do reference, okay, what kind of instantiate. Okay, so this one is dah masuk kepada declare dan instantiate. Okay, sekarang ni di bawah, ada lagi bawah, ada ni ke? Table saya. Okay. Right, now, next, apa yang sekarang kita nak declare array kita. Okay, punya numbers dalam RAM ataupun awak boleh minta user luar. Okay, index dia kosong sama dengan ataupun kita nak bagikan dia apa ni dah nilai number 1 index $30 number 60.
I already give this initialization. Okay, everything here sebagai initialization. Okay, sekarang ni kita nak traverse the data. Kan traverse tu ialah kita nak keluarkan gunakan for statement. Okay, so this one is concept is there. Traversing, assessing tu sebenarnya benda yang okay, ada kosong, integer, I, okay, sama dengan kosong, terus tu I, okay, I ni apa maksud dia? Integer I ni kita nak looping, kita nak dia index tu bergerak. Okay, kita this is actually syntax lah, benda yang dah program I kurang awak punya numbers ataupun initialize data yang ada, awak gunakan konsep length saja. So everything dia akan baca pada kosong, dia akan automatically baca daripada kosong hinggalah dijumpa habis. Okay, mungkin sini baca sehingga you don't have to worry. This is length format lah, okay, yang disediakan oleh Java. So I plus bergerakkan is for statement, awak bacakan system out print line. Okay, apa yang awak perlu baca ialah number, satu kurungan 1, 2, 3, 1, 2. Itu kurungan awak ialah 2. Savekan. Okay, sekali lagi saya explain name of your class. So you have class, you kena encapsulatekan dia. This is your body. Okay, now your intention is to do array in your class. Method ataupun any word main saja, automatically guna word main, tak ada get atau dan sebagainya, because ID ialah reference. Kita nama jujukan saya ialah number, okay, equals to new number, berapa size yang saya nak, 5. Okay, kemudian saya initializekan dalam 5 size tersebut, index yang pertama saya nak simpan nombor 10, 20, 30, 40, 50. Okay, after this we try. If you declare your data type integer but double, what happen? Is there any error ataupun
Susah ni. Okay. Any limitation yang you buat akan dipenuhi. Okay, now save this file, sample array dot java, and then compile the command prompt. Okay, and then show me your output dekat chat. Okay, after that we try. What happen if you keep your number not in integer data type? Okay, probably you change one of the number to float data type, 40.5 or 30.5, okay, or any data type other than integer. What happen? Please, okay, I give you 3 minutes or 5 minutes. Within these 3 minutes, please do it. And then write your answer in chat. Okay, so what's the output? Anyone? Okay, compile in your command prompt. Initialize. Okay, change one number to a type. So what happened? Okay, what happened if you change?
Yang lain? What call your name? Zuria Nabila. Ada Nurin Syamimi? Witness. Witness, now change. Oh. Yeah. Okay, if you keep, if you want to change, to other
type you want to initialize data type, so it shows that error will be in area passing types. Is obviously macam saya lah initialize with one data type. Okay, but what happen if you want to initialize with several data type? That's why you need the other. Okay, now this is the array for your you declare array secara dalam program lah. Okay, now macam mana you nak minta array itu dalam secara looping tetapi dalam daripada user lah. Okay, so dalam user masuk. Okay, so make it save. Okay, save. Okay, now kita buat yang kedua. Okay, apa yang saya tak perlu save because I'll show you on runtime. One. Okay, so okay, you nak masukkan, okay, so you boleh gunakan for statement juga, for loop juga untuk you initialize. Tiga number okay, separate bracket equals to you nak initialize you nak simpan sebanyak 6 tak? Ataupun size ni ialah sebanyak 6, so initialize. Okay, now sekarang secara for statement. For dalam hitungan min high titik I kurang daripada 6 sama kurang turunan user turunan. Okay, apa yang macam mana you nak masukkan tadi you initialize letakkan I dalam ni sebagai dia indeks kosong, di indeks kosong 4. Okay, saya punya attention I want to keep 6. Okay. Nak initialize sama dengan kosong campur 1 dia akan simpan 1. Okay. Kalau indeks tambah I plus plus indeks 1 akan campur 1 dia simpan 2. Okay, indeks tambah lagi 2 campur 1 dia akan simpan 3. Okay. So sekarang awak keluarkan secara looping juga for integer I equals to 0. Okay, 7 I less than number kita guna semicolon.
kurungan panggil balik awak punya array name sama dengan I. Okay, sama buka, 3 tutup. Sorry, ada 4 buka. 1, 2, 3, 4. So 1 mesti ada 3, mesti ada buka. It's up to you. Okay, asalkan dia tahulah ya di mana awak tutup buka ya. Okay, dia mesti pairing. This one pairing this one, 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 this one. Okay, so ada 3. Dia tutup 4. Okay, kalau tutup 3. Tidak. Tutup 1. So tak tutup. Sebab kita tutup 1 kat dalam ni. 1, 1, 3 lah. Right. Save. Save awak tengok dari mana? Code. Doktor. Okey, ada soalan tadi? Mana soalan? Okey. Alright. So dia
this is a one-dimensional array. Okay, one-dimensional array. The output, this one, the save, sample array 1. Please compile. Okay, do you get the answer 1, 2, 3, 4, 5, 6? Okay, good, Mashni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is one-dimensional array. Okay, I'll show you another array before we go to array of object. Okay, this is actually a primitive of array or basic idea of array. Basic of array. Okay, now show you on the multi-dimensional array. Okay, dua dimensi. Multi-dimensional. Okay. Kalau multi-dimensional array, you should imagine kita ada two horizontal index lah ataupun two horizontal array tunjukkan. Alright. How to declare this multi-dimensional array? Okay. The difference is you need two separate square. Okay. For example, class sample array 2. Okay. Alright. So you kena ingat je, you declare initialize instantiate dengan canvas, itu saja. Okay, so you declare first, you declare public static void main dalam kurungan string, okay, square bracket arguments buka kurungan. Okay, first apa array you data type yang apa? Okay, integer, number. Okay. Bila dimensional kena ada two square. Bila ada dimensional ada two square equals to, okay, katakanlah ya, saya nak declare satu nombor. Okay. Bila you nak declare nombor, ialah bracket. You bukakan bracket. Okay. So saya ada 3 kelompok nombor. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Okay, saya tutup. Saya buka kelompok yang kedua. 2, 4, 5. Saya tutup. Saya buka kelompok yang ketiga. 4, 4, 5. Saya tutup braces. Saya tutup braces. Okay. So saya ada satu kelompok 1, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 4, 5. After dia kita try. What happen kalau kita ada 1, 2. Kemudian kita ada 2, 4, 5. Kemudian kita ada 4, 4, 5, 6. Okay, what happen kalau you declarekan dalam begini. So you break to put braces ya. Okay, so semicolon. Don't forget your semicolon. It can be your past ending nanti. Okay, now kita nak keluarkan. You nak print you punya two dimensional array. Ni you nak print. Ya. Right, what happened? Okay. Print to the array. You nak print to the array, you gunakan for statement juga. For, okay, dalam kurungan. Bila to the array, for statement kena 2. Okay, sebab you nak buat satu jujukan kiri ke kanan ataupun kanan, kemudian jujukan yang kedua. Okay, for integer I equals to 0. Sebab apa integer? Integer ni tak ada kena-mengena ya. Bila awak declare kat sini float, double dan sebagainya, tak ada kena-mengena ini. Sebab ni integer because kita index kita kosong. Index kita kan nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi dia punya declaration mestilah merujuk kepada nombor indeks lah, kepada data type index tadi. So integer I sama dengan 0, semicolon I kurang daripada 3. Okay, kita letak I kurang daripada 3, semicolon I plus plus.
buka kurungan. Buka kurungan. O dalam kurungan integer J. Yang ini adalah untuk jujukan yang pertama. Ini ialah untuk jujukan yang kedua. Okey, sama dengan kosong. Awak tak boleh letakkan, nanti dia tak tahu I tu, awak tak boleh letakkan nombor yang sama, nanti tak tahu rujukan ke mana sebab awak ada 2 dimensional. Jadi ini yang barisan pertama, ini barisan pertama, ini barisan yang kedua. So sama dengan J bersamaan dengan 3 sama dengan J plus plus hubungan. Apa dalam ni yang kita boleh buat? Ini dipanggil sebagai for statement. Dalam for statement disebut sebagai nested loop. Okay, nested loop. Okay, loop yang bersarang, for statement yang bersarang. Okay, dalam dia dalam for statement. Okay, so apa nak keluarkan? Awak nak keluarkan system dot out. Ini statement ni adalah untuk statement J. Okay, system.out print line, print kurungan, okay, number, I, A, plus, kemudian awak tutup kurungan yang ini. Okay, di luar ini system.out print line. Okay, di sini saya gunakan 2 statement. Satu ialah without ln, print saja. Satu is with ln, print line. Okay, so I want you to see what is the difference between these 2 usage of print method ni. Okay, so betul tak? Satu. Okay, right. Okay, now try to save it, sample array 2. Okay, give me the answer at the chat message. If you are not compiling and then you tak faham nanti macam mana saya nak explain, please be with me. Kalau saya kata compile. Okay, di command prompt, apa error yang ada, solve the error. Okay, please find out the error dekat mana itu. Right, and then you letakkan dekat dalam chat room. You don't want to speak any words, you just letak dekat dalam call message ataupun chat message ni. Okay, what is the answer ataupun what is the output of the program? Okay, let me see. Nurul Fasiha. Alright, good. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 4, 5. Okay, now. Next activity. Kita tengok. Okay, what happened? Kalau you letakkan 1, 2, 3, 4. Okay, ataupun sini you letakkan 4, 5. Okay, yang ini you letakkan blank. Tak ada nombor. Okay, cuba run. Apa yang berlaku? Baiklah. Okay, what happened? Illegal number of expression. Okay, now Fasiha. I just want to know, katakanlah you letak sini 4, 5, this one back to normal balik.
Just now 2, 4. But this one you letakkan kosong. Keluar tak kosong ni? The blank one. Still Tak, dia cakap error. Dia tunjuk dekat ruang yang kosong tu. dia kata illegal start. Ah, Jadi blank, any blank space ya tidak diterima dalam awak punya data type of integer lah. Okay, any blank space tidak akan diterima, ataupun you want to change it to another character A kat sini pun tidak akan diterima lah. Okay, so obviously it is claim yang kita dia memang akan terima one of data type. So apa yang akan berlaku kalau awak ada several data type? Okay, so itu kita akan pergi kepada object, array of object yang lain. Okay, so this is one example how to do in your, sebenarnya kita ada satu, kalau betul-betul real programming awak kena cari ataupun awak kena surih. Kita panggil surih dah ya. Surih tu kiranya you kena try. Bahasa Melayu surih. Bahasa Inggeris dia ialah dia kena compile, manual compile lah. Manual compile. Okay. Mana you kena letakkan, you kena buat diagram lah, surih dan satu-satu. Sampai betul tak apa yang keluarkan 1, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 4, 5. Okay. So this one saya nak awak tengok, renung. Okay, review sebenarnya kalau kata dia pergi kepada I kosong, I dengan 3, I plus plus, kemudian dia tak buat lagi, dia akan buat statement ni. J ni ialah merujuk kepada second bracket ni. Okay, macam mana dia keluarkan, saya nak awak buat satu aktiviti lah. Patutnya kalau dalam kelas kita kena buat surihan. But this one is hard for you, for me to show. So saya minta awak weekend ni. So tomorrow is Friday and tomorrow is Saturday and Sunday. Okay, so do your revision at least 30 minutes. Okay, for you to understand how actually this compiler compile this data. Okay, alright. Now this is your basic array. Okay, so I will give you kita ada assignment 3 untuk array. Now kita pergi kepada another one, which is array of object. Okay, please bear with me. Another topic because I want to cover until 3 topic today. Okay, basic of array of object. Okay, just now yang saya tunjuk kepada awak is very simple array of primitive yang melibatkan karakter, integer, melibatkan data type integer, float, double dan sebagainya. What happen kalau awak nak create array of object? What happen saya nak create satu array objek MKS 1073 iaitu 30 orang student ini. Okay. Bayangkan bila saya ada 30 orang student, saya takkan ada satu attribute saya. Saya akan ada name, saya akan ada address, saya akan ada nombor matrik dan sebagainya. Dan tadi berlaku apabila awak boleh simpan satu data type saja. What happen kalau kata saya ada banyak data type? Tapi saya nak gunakan array because benefit array tadi organize the data. Okay, and then you can randomly pick you punya data dekat dalam you punya element. Okay, so macam mana saya nak simpankan array of student tadi tu dalam saya punya jujukan. Okay, alright, now first yang awak kena tahu, okay, kita boleh gunakan dalam Java, dia boleh present those data dalam array of object. Okay, sama juga declaration melibatkan 2 step. Pertama, you create array of type class.
Okay, yang mana you nak hold dia punya objek tadi, data type you. Okay, katakanlah you ada class name. Tapi tadi melibatkan data type. Depan dia tadi untuk kita punya yang kita declare, kita buat kita punya notepad, depan dia melibatkan data type. Ingat tadi integer number equals to new number. Okay, melibatkan. Tapi bila objek dia melibatkan class name. Okay, class yang awak declare tu. Sebab awak kena ingat, every time bila kita sebut objek, dia mesti bawa kelas. Mesti bawa kelas. Okay. Jadi kalau untuk array objek, dia akan melibatkan sinteks dia ialah kelas. So kelas awak katakanlah kita nak simpan 50 orang student, saya nak simpan 30 orang student MKS 1073, saya letakkan student. Okay, nama kelas name saya adalah student, kemudian awak punya, this is one dimensional, awak punya separate bracket ni. Okay, kemudian array name sama juga macam tadi. Okay, array name saya letakkan student list equals to new student. Saya nak simpan ialah 3 orang student. Kalau saya ada 30 orang, saya letaklah 30 orang kat sini. Okay, sebab kosong, indeks kosong juga ialah satu data. Walaupun dia berakhir dengan 29, kosong hingga 29 ada 30 data. Okay, step yang kedua saya akan create of object in each of the particular of the index of the array. Contoh di sini ialah saya akan array name. Jadi saya letak number, index saya adalah 0, 1, 2, 3. Ingat tadi first sample saya tunjukkan awak macam mana awak initializekan 10, 20, 30, 40, 50. Okay, sama juga saya akan tunjukkan contoh yang ini supaya kemudian kita akan pergi kepada contoh-contoh yang lain. Okay, new student Siti Aisyah 2.95. Okay, nampak tak? Kita dah boleh simpan 2 types of data. Okay, instead of 1. Okay, yang tadi saya bagi introduction ialah kepada ni. Dan macam mana memory layout one dimensional array dalam objek ini ialah dia akan create, this is your student list. Ingat tadi kita createkan nama student list, array name. So dia akan bagi nama array name student list. Index kita ialah 012, this is automatically, awak tak boleh randomly ni, awak boleh 012. Okay. Kemudian student list kosong, nama Siti Aisyah, CGPA dia 2.95. Okay, dan seterusnya. Kalau ada 30, you punya size sini akan ada 30. Kalau ada 100, student size you ialah 100. Okay, data you boleh masuk kepada 100 data. Okay, sama juga nak access ataupun nak traverse menggunakan for loop. Sama ada awak nak gunakan for loop conventional ataupun for loop advanced. Okay. Okay, kalau contoh di sini awak nak masukkan 3 orang tadi ni, kita transform ke dalam program, macam mana kita nak buat. Okay, ingat lagi, okay, kita boleh gunakan scanner, input, new scanner, system.in. Okay, tadi yang contoh yang saya bagi tadi, saya tak letak lagi secara looping masukkan student name. Nak masukkan data. So awak boleh buat tadi, awak transformkan awak punya latihan tadi, saya tunjuk kepada 3 latihan, 1, 2, 3 sampel, sampel array 1, sampel array 2, awak boleh transform dalam bentuk begini. Okay, scanner input, jangan lupa scanner input.new scanner system.in, student nama class name, this is not your data type, this is object. So bila saya tengok dia awak tulis program student, saya tahu awak menulis program ialah untuk array object. Student, this is your class name, student. Okay, student list, new student. 3, this is actually segment saja, not a full program very segment saja untuk saya showkan awak example. Kita akan buat example sekejap lagi. For integer I, this is you indexing, I student list, ingat lagi kita punya length concept I++. So this one awak nak masukkan student name secara berjujukan ataupun for loop. Okay, so dia akan masuk sini sehingga dia jumpa kepada 3. So 3 student lah akan masuk. Jadi di sini kalau awak nak declare that initialize awak, ni cara dia tadi macam sama dia kata tadi. Can also, an array of object can also be declared. Okay, bukan setakat kelas dengan objek, objek dengan objek pun kita boleh initializekan dia ataupun kita boleh createkan dia. Contoh dia katakanlah awak ada satu objek, shape, class, awak ada shape. Kemudian di sini awak nak pergi new circle, new rectangle. Okay, this is object lah. This is one object, this is one object. Objek yang pertama simpan length dengan width, objek yang kedua simpan radius saja. Nampak tak? Satu kelas ada 2 objek. Okay, so satu objek simpan shape, shape 1,
simpan length dengan width, satu lagi simpan radius. So this is dah advanced. Daripada sini kita dah boleh tengok dia menyimpan satu data yang sama, name dengan CGPA. Tapi bagaimana kalau yang pertama, objek yang pertama kita nak simpan dalam bentuk lain, contoh dalam bentuk radius, objek yang kedua dalam bentuk radius, kita kena declare begini. Okay, new circle, new rectangle. Right? So dia akan simpan dalam bentuk yang lain lah. Alright. This is actually enhanced loop juga, sama juga. Support the enhanced loop for accessing array of object. FF ni ialah float titik perpuluhan. Okay, kalau 2 titik perpuluhan dia akan pergi, kalau 2F maksudnya 2 titik perpuluhan 5.01. Kalau 6.3F 6.311, 3 titik perpuluhan di belakang ataupun 3 selepas titik perpuluhan tu lah. Okay, kalau 4.1 maknanya 4.1, 1 titik perpuluhan, 4.10, 4.1. Kalau 2 titik perpuluhan 5.21, begitu ya. Okay, this is actually macam mana awak keluarkan, awak boleh tunjuk ni. Alright, this is memory layout. Memory layout untuk objek. Okay, awak ada objek satu, macam saya kata saya ada 30 orang student. Nampak 30 orang student, so saya boleh simpankan semua objek-objek student saya, number, CGPA, nombor matrik. Okay, negeri mana, nombor telefon dalam satu objek. Okay, objek yang kedua pula Fasihah tadi, nama, nombor matrik dan sebagainya. Okay, Majni satu dan sebagainya. Okay kan, satu nama dan sebagainya. Okay, so that why is you nak buat you punya object, array of object. Okay, now we do some exercise. Okay, we do some exercise for you to tengok kepada you punya tadi. Okay, stop sharing. We go for our notepad. Okay. Okay, now this is array of object. I want to show you array of object. Okay, this is very different. Sikit lah ya, tak banyak different pun sebenarnya. Just awak simpankan ni. Okay, awak bukakan kelas. Yeah.
Okay, now. Alright. Keluar. Dengar. Okay, now you want to create, katakanlah ya, you nak create satu object employee. Okay, you nak create satu object employee. Okay, so you buat class employee. Ataupun you nak buat class main lah, class employee. Okay, employee class student. Okay, satu class student, you bukakan kurungan. So kita ambil student tu ialah dalam bentuk string name. Okay, kemudian integer metric number. Okay, metric ID. So saya ambil dua ini saja. So you dah initializekan class dengan string student name dan juga metric ID sebagai attribute. Right, now you nak buat, katakanlah saya nak create constructor. Okay, you have learned about constructor. So saya create satu constructor student. Because for me, if I practice, I need to do the constructor. Okay, so saya buatkan class constructor, katakanlah student name. Saya letakkan integer ID, stid, ID, dan saya letakkan string name. Kurungan. So my name equals to stid, SUN, metric ID, ini akan bersamaan dengan stid. So this is saya punya data. Kemudian saya buat satu public, saya buat satu method public void saya nak show data ataupun display. Saya buatlah show data dengan system out April 9 April 9 yes, ID equals to plus ID okay plus student name equals to plus name okay,
semicolon, kemudian bawah saya nak buatkan sistem dot out dot print line. So saya buatkan untuk kemudian saya buatkan saya punya kelas main. I make it another class main. Class main ni yang you buatkan you punya ni lah. Okay, you punya public, static, void name, dan turunan, array, bracket, arguments, you betulkan turunan. Sekarang you nak create you punya array of the student tadi. So you ambil student, you ambil class student tadi. Sebab saya declare saya punya nama class adalah student. Okay, refer class student, kita punya syntax tadi 2 step. Kita nak create you punya reference object. Second one, you nak create you punya reference. Second one, you nak create object. So, okay, so obj, mungkin saya letakkan apa-apa nama, new student. Okay, kalau saya nak letak student saya 3 orang. Okay, so sama dengan. So, this one you nak create you punya object, saya nak initializekan object saya. Obj, nama array saya. Katakanlah dalam indeks yang pertama saya nak letakkan new student. Okay. Berbeza kan, nampak tak berbeza? You tak boleh declare variable terus macam tu. You kena panggil your class. Okay. Katakanlah matrix ID student saya ialah 100. Okay, nama student saya ialah Siti. Okay. So saya ke obj indeks yang ni ialah sama dengan new student. Okay. 200, nama dia ialah Ali. Okay. So obj kita ni copy paste, masuk. Okay. Obj yang ketiga, objek yang ketiga, okay, new student 300. Right. So you ada objek, you ada 3 objek. Sekarang you nak display the object. Okay, you display the object. System dot out dot print line. Okay. Student object 1. Okay, object 1. You panggil you punya obj kosong. This one, katakanlah you tak nak post statement. How to do without post statement? Okay, you panggil show data you tadi. Dia banyak cara ya, banyak cara you boleh keluarkan. Kalau tak nak post statement, you nak panggil ni macam mana? Tapi this one because of you punya data within 5 tu boleh lagi. Tapi kalau within 100 dan sebagainya, you kena post statement lah. Ini student object tu. And then this one. Okay. Sekali lagi. Copy, make it another one for your third data. Access your index correctly. Okay. 012. Alright, so tutup kurungan please. 12, kita tutup. 2, kita tutup. 1, 2. Okay. Okay, now save it as main. Okay, as main ataupun you boleh save atau class employee. It's up to you. Atau main lah, main is because you punya system here. Okay, your data is here, so you can save it as main lah, main.java. Right, please compile this and tell me what is the object yang keluar.
Okay, apa objek yang keluar? Okay, type dekat chat message, apa objek yang keluar? Before we go to release yang ketiga. Unfind. Class student, string name ke? Public void. Data. Oh. Hmm. Yeah. Public void. Kalau this compact, we don't have. We don't have. Tak perlu. Student. String name. STID. String N. Oh. Public void. Show data. Okay. Class main. Public static void main. Student. 3. Apa? Apa? Show data, show data, show data, show data atas menteri ID. Name. Apa?
name. Betul? Kasi panggil dia, this one is because of bawah string. Dia buatkan dia local. Betul? Salah. Okay. Yeah. Wait. Okay. Dah? Naufal dapat tak? Cuba check balik Naufal. Can't find Min. Good Fasihah. Supposedly dapat keluar macam Fasihah buat. Okay. Alright. Very simple exercise. Okay. I want you to change this program. Masukkan 4 statement. Okay. Masukkan 4 statement di mana size still 3. Tetapi masukkan 4 statement untuk user minta nama dan ID pelajar. Masukkan dalam array. Okay, so saya stop dekat sini. Please reply dekat WhatsApp. I can make it this tonight. Sebab ada seorang yang message saya kata ada jadual yang baru, but I can make it tonight. Saya ada majlis dekat perumahan saya ni. Can I make it tomorrow or tomorrow probably pukul 9 lah. Esok malam pukul 9. Reply dekat WhatsApp. Okay, so see you tomorrow insyaAllah. Alright, so tomorrow saya akan tanya balik 4 statement untuk latihan yang ini, kelas student ni. Okay, untuk array of object. Lepas itu kita akan sambung kepada array list. Okay, alright, so you punya assignment 3, assignment 2 dan assignment 2 sepatutnya hantar hari ni. Assignment 3 akan aktif hari ini. Okay, assignment 3 akan aktif hari ini. Okay, please take a look on the question. Alright, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Salam, thank you doktor. Terima kasih doktor. Salam. Thank you, Doktor.